bapanya, Allah menambah pada umurnya. Wa bihi qala haddatsana Asbagh bin al-Faraj qala akhbarani ibn Wahb an Yahya bin Ayyub an Zabban bin Fa'id an Sahl bin Mu'adh an abihi qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man barra walidayhi tuba lahu zadallahu fi umrihi. Daripada Sahal bin Mu'adh rahimahullah, daripada bapa beliau iaitu Sayyidina Mu'adh bin Anas radhiyallahu anhu. Daripada Sayyidina Sahal bin Mu'adh, daripada bapanya Sayyidina Mu'adh bin Anas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, barang siapa berbakti kepada kedua ibu bapanya, maka beruntunglah dia dan Allah Ta'ala akan menambah umurnya. Beruntunglah dia dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menambah umurnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara amalan yang menyebabkan Allah Ta'ala memberikan keberkatan pada umur seseorang ialah bila seseorang itu berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Kalau satu orang tu buat baik pada jiran tetangga, Allah juga akan tambahkan umurnya. Kalau satu orang tu buat baik kepada ahli keluarganya, maksudnya dia punya saudara mara dia, adik-beradik dia, Allah juga akan tambahkan umurnya. Menjaga hubungan silaturahim, dalam hadis tadi disebutkan. Dan di antara amalan yang paling menyebabkan Allah Ta'ala akan menambahkan umur dan Allah memberikan keberkatan pada umur ialah bila seorang itu berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Dia perbincangan berkenaan dengan tambah umur ialah ada dibicarakan dalam kitab akidah. Kita tak nak bicara panjang lebar kat sini, tetapi perkara ini termasuk di dalam perkara yang dipanggil takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq iaitu ketetapan Allah Ta'ala yang digantungkan dengan amalan seorang hamba. Bila orang tu buat baik, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun tambahkan umurnya. Kalau dia tak buat, maka umurnya sekian, 50. Kalau dia buat baik, maka Allah Ta'ala jadikan umurnya 60 tahun. Hakikatnya juga perkara itu dalam takdir Allah Ta'ala dan takdir itu disebut sebagai takdir mu'allaq. Dan satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah juga memberikan keberkatan pada umurnya. Boleh jadi maksud daripada Allah tambahkan umur ialah Allah beri keberkatan pada umur. Apa makna Allah beri keberkatan pada umur? Satu orang dalam mungkin masa yang sama dengan orang lain, tapi dia boleh buat banyak perkara. Satu orang yang dalam satu, contohnya ada orang yang umur dia contoh kata 60 tahun. Satu orang yang lain juga umur 60 tahun. Tapi dua orang ini tak sama. Mungkin ada orang umur 60 tahun, tapi dalam tempoh 60 tahun dia buat macam-macam amalan dan juga jasa bakti yang mana orang yang satu lagi tak dapat melakukan. Contoh macam Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi rahmatullah alaih dan para ulama yang terdahulu, banyak para ulama yang terdahulu, umur mereka ialah kalau dilihat kepada jasa bakti mereka ialah seolah-olah melebihi umur mereka. Kan? Contoh Imam Nawawi rahmatullah alaih meninggal dunia usia 45 tahun. Imam Nawawi lahir 631, meninggal 676. Dan karang banyak kitab. Bila ulama tengok kitab beliau, seolah-olah kitab beliau itu melebihi daripada umur beliau. Kan? Ini kadang-kadang orang nak hasilkan satu buku, kadang-kadang mengambil masa yang lama. Susah kan? Orang-orang yang mungkin terlibat dengan pembelajaran nak buat tesis. Satu tesis kadang pening nak fikir, kadang-kadang ambil masa 2-3 tahun siap satu tesis. Tapi ada ulama yang karang sampai puluhan kitab, ratusan kitab dan dalam umur yang tak begitu lama. Kan? Dan bandar ini adalah banyak. Sekarang satu kitab dia sampai 10 jilid. Banyak. Ini Allah berikan keberkatan pada umur seorang kerana kadang-kadang bila dia buat satu amal, Allah beri keberkatan pada umur dan Allah berikan juga kekuatan untuk dia melakukan ketaatan di dalam umur ni itu. Macam contohnya Imam Suyuti rahmatullah alaih. Kita biasa dengar nama Imam Suyuti rahmatullah alaih. Imam Suyuti rahmatullah alaih lahir 849 Hijrah, meninggal dunia tahun 911 Hijrah. Beliau karang berapa kitab? Menurut para ulama yang kira kitab beliau karang lebih 600 kitab. 600 kitab karang.
Satu kitab yang kadang beliau karang, kadang ada yang puluh jilid. Satu kitab, dan beliau karang 600 kitab. Macam mana Allah bagi keberkatan umur? Antara sebab dia ialah bila mereka taat, maka Allah beri keberkatan umur. Jadi umur mereka mungkin 60-70 tahun, dan kadang umur kita pun 60-70 tahun. Tapi umur kita 60-70 tahun, habis dengan satu perkara je, macam buat satu perkara yang biasa. Tapi ada orang 60-70 tahun, macam-macam perkara dia buat. Kan? Tapi ini akan berlaku bila seorang itu dihabiskan masa dia dengan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan tambah lagi keberkatan dalam umurnya. Okey. Bab yang ke-12, babu la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab pada menyatakan tidak memohon keampunan bagi bapanya yang musyrik. Bab pada menyatakan tidak boleh memohon keampunan bagi bapanya yang musyrik. Maksudnya ibu bapa yang musyrik. Tak boleh doakan keampunan untuk ibu bapa yang musyrik. Mana kafir lah, yang bukan Islam. Ibu bapa yang kafir. Wa bi qala haddatsana Ishaq qala akhbarana Ali bin Husain qala haddatsani abi عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى قولي كما ربياني صغيرا. Maksudnya فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Mana sampai ayat tu. فنسقت الآية التي في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Okey, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mentafsirkan firman Allah. Apa firman Allah Taala? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Okey, ini Allah berfirman dalam Quran, waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Okey, apa terjemahan ayat tu? Jika salah seorang daripada kedua-duanya ataupun kedua-duanya sekali, iaitu ibu bapa, mereka sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan Mana Allah kata jangan cakap kasar dengan ibu bapa. Walaupun perkataan ni Arab kata macam kalau kita terjemah macam tu lah. Cakap kat ibu bapa ke kan, cakap ibu bapa suruh tu perkara itu. Ataupun ayah ni, mak ni macam tu. Itu dalam bahasa Arab. Kalau Arab kata itu pun jangan cakap. Kalau itu yang ringan pun jangan cakap, maka lebih aula, maksudnya yang lebih berat daripada itu, maka jangan cakap. Tengking dan lebih daripada itu lagi. Kalau itu yang ringan pun tak boleh, maka lebih berat, maka tak lebihlah lagi ditegah. Dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka, iaitu ibu bapa, perkataan yang mulia, iaitu bersopan santun. Dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya. Allahu Akbar. Dengan ibu bapa kena tawaduk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, antara perkara yang kita semua kadang kena muhasabah, kita kadang-kadang kita ada guru. Dengan guru, ustaz kita, kadang kita berlemah lembut dengan dia, kita tawaduk dengan dia, kita beradab dengan dia. Tapi sebenarnya bukan saja dengan guru sudah pasti. Tetapi lebih daripada itu lagi ialah kita juga kena tawaduk kepada kedua ibu bapa. Kedua ibu bapa kita ditekankan. Kadang dengan ustaz kita boleh hormat. Dan itu memang penting, kena hormat dengan ustaz, orang yang kita belajar dengan dia. Tapi kadang dengan ibu bapa kita kasar. Padahal tanggungjawab dengan ibu bapa menurut ulama adalah lebih besar daripada tanggungjawab dengan ustaz. Kerana mereka asbab kelahiran kita dengan ibu bapa. Saya sampaikan perkara ini kerana kadang-kadang kita terlepas pandang tentang perkara tersebut. Kerana tu ada satu orang alim besar di India, Maulana Ashraf Ali Tanwi, rahmatullah alaih, beliau juga dalam kitab beliau, Ada Adab Dalam Ilmu, beliau terangkan. Beliau kata kadang orang dengan orang yang dia belajar ilmu, dia hormat. Dia cakap lemah lembut. Kalau ustaz dia suruh, dia buat dan sebagainya. Tapi bila ibu bapa dia lupa. Pada ibu bapa dia kadang suruh dia macam-macam. Kadang ibu bapa dia kena tengking. Kan, kalau dengan ustaz dia tak berani dia buat macam tu pun. Nak bagi tahunya apa dia? Seperti mana kita mengambil berat adab terhadap guru kita, ustaz kita, maka lebih lagi juga dituntut untuk kita menjaga adab dengan ibu bapa kita. Kerana mereka asbab kelahiran kita, wujudnya kita di dunia ini. Okey, baik.
Jadi Allah kata cakap lemah lembut dengan ibu bapa. Dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Maksudnya kerana sifat kamu kasih sayang pada mereka berdua. Dan doakanlah, wahai Tuanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku semasa kecil. Mana Allah perintahkan dalam Quran supaya sentiasa doakan untuk ibu bapa kerana mereka didik kita semasa kecil. Baik, doa untuk mereka. Maka ayat itu, ayat di atas tu telah dimansuhkan dengan ayat dalam surah At-Taubah. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Iaitu tak dibenarkan bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Maksudnya Allah dah bagi tahu dalam Quran bahawa orang kafir ialah ahli neraka. Maka orang beriman tak dibenarkan untuk minta ampun untuk orang yang kafir. Kita tak boleh minta ampun untuk mereka. Ini kisah ini, ayat ini berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS menurut satu pendapat, walaupun ada tak dinafikan ada pendapat lain, menurut satu pendapat iaitu Allah Ta'ala tegah Nabi Ibrahim AS daripada mendoakan ayahnya. Kalau menurut satu pendapat lah, ayah dia tu tak beriman. Tapi ada kata itu pakciknya. Tapi maksudnya Allah tegah jangan doa untuk mereka kerana tak beriman. Jadi orang beriman tidak boleh doakan keampunan untuk ibu bapa yang tidak, ibu bapa yang mana tidak beriman, yang kafir lah maksudnya. Jadi tak boleh doa untuk mereka. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, dia ibu bapa yang tak beriman ni, kalau contoh kata ada orang ibu bapa tak beriman, dia tak boleh doakan supaya Allah ampunkan mereka, tetapi dia tetap dituntut untuk buat baik pada mereka berdua. Habis doa apa yang dia boleh beri, dia boleh doakan untuk mereka? Doa yang dia boleh bagi, doa yang boleh dia lakukan untuk mereka berdua ialah doa supaya Allah bagi hidayah. Tu doa tu kena doa. Contoh ada orang, kadang-kadang contoh kata ada orang yang masuk Islam. Ramai juga kadang orang masuk Islam, kadang ibu bapa belum Islam. Maka doa apa yang dia kena doa untuk mereka? Doa bukan doa ampun, tapi doa hidayah. Ya Allah bagi hidayah pada kedua ibu bapa kau, atau salah seorang contoh kata yang belum Islam, bagi hidayah pada dia ya Allah. Tapi bukan doa ampun. Dia ada beberapa doa yang tak boleh doa untuk orang bukan Islam. Apa dia? Doa ampun. Doa orang bukan Islam, ada beberapa doa yang tak boleh doakan untuk orang bukan Islam. Pertama doa ampun. Yang kedua doa rahmat. Doa rahmat dan juga doakan keberkatan. Doa rahmat, ampun, berkat, ini hanya untuk orang Islam. Sebab itu juga dalam Islam tak boleh bagi salam pada orang bukan Islam. Assalamualaikum ni ucapan untuk orang Islam je. Sebab dalam ucapan assalam adanya keberkatan, rahmat. Sebab itu ucapan salam bukan untuk orang bukan Islam. Dia hanya khusus untuk orang dia hanya khusus untuk orang Islam saja. Sebab itu kalau contoh kata dalam kitab hadis pada sebutkan, kalau contoh kata orang bukan Islam bagi salam kat kita, katalah contoh kata, adakah kita kena jawab? Tak payah jawab. Dalam setengah ada dalam hadis juga beritahu kalau jawab pun jawab wa alaik saja, wa alaik, tanpa datang assalam. Tanpa datang assalam. Sebab apa? Doa kerahmatan, keberkatan dan doa kesejahteraan dan doa ampun ini untuk orang Islam saja. Tapi orang bukan Islam kena doa tak untuk mereka? Kena doa. Tetapi doa hidayah. Ya Allah bagi hidayah pada mereka. Bila mereka dapat hidayah, masuk Islam, hidayah masuk Islam, lepas tu doa untuk mereka. Jadi itu yang berkenaan dengan orang bukan Islam. Jadi kalau ibu bapa bukan Islam pun, doa untuk mereka ialah doa bukan doa ampun, tetapi doa hidayah untuk mereka. Okey. Sama juga dalam kitab hadis juga dia sebutkan. Contoh kata satu orang bersin kan, bersin. Tapi tak apalah, itu dalam masalah bersin tu nanti jadi panjang. Tapi yang maksudnya doa tu doakan ke hidayah untuk mereka. Okey, baik. Hadis bab yang ke-13, babu birril walidil musyrik. Bab pada menyatakan berbakti, iaitu berbuat baik kepada ibu bapa yang musyrik. Bab pada menyatakan berbakti, iaitu berbuat baik kepada ibu bapa yang musyrik. Buat baik pada ibu bapa yang musyrik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Israil qala haddatsana Simakun an Mus'ab bin Sa'd an abihi Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala
nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jalla wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa thaniya anni kuntu akhadtu sayfan a'jabani fa qultu ya rasulullah habli hadha fa nazalat yas'alunaka 'anil anfal wa thalitha anni maridtu fa atani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah inni uridu an aqsima mali afa usi bin nisf faqala la faqultu ath-thuluth fasakat fakana ath-thuluthu ba'dahu jaiza warabi'atu inni sharibtul khamra ma'a qaumin minal ansar fadaraba rajulun minhum anfi bilahyi jamal faataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faanzalallahu azza wa jalla tahrimal khamar. Baik, daripada Mus'ab bin Sa'ad, ni anak sahabatlah, ni tabi'i, anak bersahabat. Daripada Mus'ab bin Sa'ad, daripada bapanya iaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah turun padaku, iaitu telah ditujukan 4 ayat daripada kitab Allah Ta'ala. Mana ada 4 ayat Quran yang turun berkaitan dengan aku. 4 ayat Quran yang turun berkaitan dengan aku. Yang pertama adalah ibu aku telah bersumpah bahawa dia tidak mahu makan dan minum sehingga aku memisahkan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila ibu aku tahu aku masuk Islam, ibu aku bersumpah tak nak duduk dengan aku lagi, makan minum dengan aku. Sampai aku tinggalkan Muhammad. Maksud tinggalkan Muhammad di sini aku tinggalkan Islam. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kata, bila aku masuk Islam, ibu aku sumpah tak nak lagi layan aku. Sampai aku tinggalkan Islam. Okey, maka Allah Ta'ala telah menurunkan ayat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku, maksudnya kalau ibu bapa suruh kamu buat syirik, tinggalkan Islam, yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maksudnya benda itu perkara yang salah, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Ini yang pertama. Maksud ini yang kita nak cerita dalam bab ni. Maksudnya ibu bapa kalau suruh buat satu perkara yang salah, yang perkara yang menyalahi syariat dan juga perkara yang meninggalkan Islam, maka tak boleh taat pada mereka berdua. Bahkan haram ikut. Tetapi tetap dituntut untuk satu orang tu melayan ibu bapa dengan baik. Cuma apa yang dia suruh yang salah, maka tak boleh ikut. Ini hadis last ni kita baca, lepas ni kita tutup hadis lah, sebab ni ada ahli lain. Okay, baik. Jadi keduanya, sesungguhnya aku pernah mengambil pedang. Itu yang pertama. Yang kedua, aku pernah mengambil pedang yang menakjubkan aku. Lalu aku telah berkata, wahai Rasulullah, berikanlah aku pedang ini. Maka turun ayat, yas'alunaka 'anil anfal, iaitu mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang harta rampasan perang. Ini maksudnya turun ayat berkenaan dengan permintaan yang khusus dalam perang. Ini sebenarnya selepas perang. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ada jumpa pedang. Jadi dia jumpa Nabi minta supaya pedang tu diberikan secara khusus. Jadi lepas tu Allah Ta'ala turunkan ayat. Baik. Mereka bertanya, iaitu yang kedua. Yang ketiga, sesungguhnya aku telah sakit, maka Rasulullah SAW telah mengunjungiku. Ini peristiwa Fatah Mekah, masa di Mekah waktu tu. Masa Fatah Mekah 8 Hijrah. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak membahagikan hartaku. Apakah aku boleh berwasiat untuk memberikan separuh? Maksudnya separuh harta aku nak bagi pada orang lain. Separuh dia nak bagi ahli keluarga aku, waris. Baginda SAW menjawab, tidak, mana tak boleh. Lalu aku bertanya sepertiga. Lalu baginda SAW diam, lalu sepertiga dibolehkan selepas itu. Maksudnya satu orang kalau kata dia meninggal dunia, iaitu dituntut dalam syariat, kalau dia nak wasiat, 1/3 dia boleh. 2/3 lagi ialah untuk waris. 1/3 dibenarkan. Tapi kalau lebih 1/3 kena minta keizinan waris. 1/3 dia paling banyak. Lebih 1/3 kena minta izin daripada para pewaris yang ada. Okey, baik. Yang keempat, yang last. Yang keempat, sesungguhnya aku pernah meminum arak bersama segolongan kaum Ansar. Lalu salah seorang daripada mereka memukul hidungku dengan dilahyi jamal. Lalu maksudnya orang tu dah tak sedar, gaduh. Orang tu pukul hidung aku. Lalu aku menemui Nabi SAW. Setelah itu Allah Ta'ala telah menurunkan ayat mengenai keharaman minum arak. Maknanya pada permulaannya arak belum diharamkan, tapi lepas tu Allah Ta'ala haramkan arak bila beliau mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Allah turunkanlah, kan Allah bagi tahu bahawa Allah haramkan arak dan juga judi. Baik, wallahu alam, sampai itu saja. Kita akan sambung lagi 2 minggu yang akan datang. Baik.
Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.